أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, EJK Masjid, jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Yang pertama dan selamanya, kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran dan jutaan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Ta'ala masih lagi mengurniakan, memberikan dan menganugerahkan kepada kita berbagai-bagai jenis nikmat-nikmatnya. Antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita boleh sama-sama solat fardu maghrib secara berjemaah, nikmat kita boleh beriktikaf di dalam rumah Allah yang indah ini, dan seterusnya nikmat kita boleh duduk sebentar di dalam salah satu taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang mulia ini. InsyaAllah untuk malam ini kita akan memulakan satu bacaan kitab bab solat, bab sembahyang. Nama kitab kita iaitu Fiqhus Solah, memahami ibadat sembahyang, karangan ataupun susunan Yang Mulia Ustaz Haji Engku Ali bin Engku Endut hafizahullahu ta'ala. Beliau merupakan di antara ulama lama lah, kita panggil ulama tua di negeri Terengganu. Dan beliau ni banyak menterjemah kitab-kitab Arab kepada bahasa Melayu kita. Okey, jadi untuk pengenalannya kita akan buka pada muka surat 30 lalu dah, 30. Kita akan bincang sedikit tentang pengertian sembahyang. Pengertian sembahyang. Lepas tu kita akan tengok sikitlah tentang cerita kefarduan sembahyang serta kedudukan sembahyang dalam Islam kita. Baik. Sebelum tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenapa saya pilih kitab ni? Kitab Fiqhus Solah. Kerana dalam kitab Fiqhus Solah ini dia mengandungi perkara-perkara yang wajib kita kena tahu tentang sembahyang. Di antaranya tentang rukun sembahyang. Perkara yang dikatakan sunat dalam sembahyang. Okey, perkara-perkara makruh. Lepas tu habis perkara yang asah ni, barulah pengarang kita memasuki bab yang kita kata agak sukar sedikit, iaitu bab khusyuk dalam sembahyang. Cuma bab khusyuk mungkin saya tengok tadi kita punya EJK Masjid betul stick lah bahagian tu, sebab di depan lagi lah tentang khusyuk sembahyang. Tak apalah, okey, itu kita akan bincang untuk akan datang. Kemudian yang ketiganya yang pengarang kita sebut dalam kitab ni, iaitu berkenaan dengan pengenalan 3 jenis martabat solat. 3 martabat sembahyang yang mungkin orang lama pernah dengar. Para orang tua kita menceritakan. Dia kata ada 3 jenis sembahyang. Sembahyang syariat, sembahyang tarekat
dan sembahyang hakikat. Okey, tapi tiga jenis ini diterangkan oleh Yang Mulia Ustaz Engku Ali dalam bahasa yang betul. Fakta dan ada dalil dia berdasarkan kitab-kitab para ulama. Nampak tak? Jadi kalau kita nak faham tentang sembahyang tarekat, sembahyang hakikat, insya-Allah ada dalam kitab ni. Dan saya cuma hanya menakarkan sahaja apa yang kita faham, apa yang kita ambil daripada guru-guru kita. Sebab sekarang ni ramai juga yang tersalah faham bab sembahyang. Dia kata kalau kita sembahyang hakikat ni, kita tak payah sujud rokok dah. Duk main hati lah. Itu salah. Okey. Ataupun sembahyang tarekat, duk zikir Allah Allah juta kali sehari. Siapa tinggal solat Jumaat, tinggal Jumaat, tak kena tu. Okey. Jadi kitab ni dia akan cuba memperbaikikan kefahaman kita tentang 3 martabat solat tu. Jadi yang pertama sekali yang kita kena belajar dulu, martabat sembahyang pertama, sembahyang syariah. Sembahyang syariat. Ni yang asas. Tak ada hak ni, tak sapalah kita kepada tarekat ataupun hakikat. Boleh. Baik. Tengok pada muka surat 30. Tajuk hari ini adalah pengertian sembahyang. Kita panggil pengertian ni makna lah. Okay, definisi. Kata musannif kita, perkataan sembahyang tercantum dari 2 suku kata. Yang pertama sembah dan yang kedua yang. Sembah yang. Katanya lagi dalam bahasa Sanskrit. Ni bahasa orang panggil bahasa lama lah, Sanskrit, yang bererti Tuhan. Yang tu Y-A-N-G, yang ataupun ya dengan ngo tu bermaksud Tuhan. Oleh itu sembahyang dalam agama, nak baca agama ke agama ke sama je lah. Dalam agama ataupun agama Islam bererti sembah Tuhan yang Maha Esa, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukanlah menyembah dewa-dewi. Nampak di sini. Atau patung berhala dan sebagainya. Ini yang pertama sekali tentang definisi sembahyang yang cuba Ustaz Engku Ali ketengahkan kepada kita. Jadi lepas ni kalau tuan-tuan nak mengajar bini, nak mengajar cucu ke anak-anak tentang sembahyang, boleh kita terangkan begini. Sembahyang ni daripada 2 perkataan, 2 patah perkataan. Yang pertama sembah, yang kedua yang. Yang tu bermaksud Tuhan. Mudah saja dia beri, senang kita faham. Jadi tak tepatlah sekiranya kalau orang Cina dia guna perkataan kami nak semaya sekejap. Seolah-olah kata dia nak sembah Allah Ta'ala juga. Okey. Sebab yang tu asalnya Tuhan yang Esa, bukan Tuhan dewa-dewi, bukan patung berhala dan sebagainya. Okey, bukan semangat angin, semangat padi. Nampak, semangat pokok, tuk pokok tuan-tuan, macam-macam lah. Kan kita dulu ke balik ngaji malam-malam lalu buah pokok, minta izin. Tuk ambo cucu nak tupai lalu. Tuan-tuan, kata guru kami, bila kita royak gitu, atu tu jin suka kita. Allah munak apa dia kata. Mungkin ada Tuhanmu, sebutlah nama Allah. Atau paling kurang a'udzubillah, tak apa dah. Tuan-tuan, jangan kita ni sebetulnya buat perkara yang khurafat ataupun syirik dalam kehidupan kita. Boleh, itu kata yang pertama tentang pengertian sembahyang. Pengertian yang kedua, sembahyang dalam bahasa Arab pula. Ni tadi tu bahasa Sanskrit. Yang kedua ni bahasa Arab. Dipanggil solah. Solah. Menurut pengertian bahasanya,
solat itu bererti doa. Doa. Kata ulama dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji, as-salah lughatan bermakna dia kata ad-du'a bi khair. Itu maksud sembahyang. Kita mendoakan untuk kebaikan. Dari segi bahasa lah. Lagi dikata sementara dalam istilah syarak, istilah orang kata ilmu fiqh, diertikan dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan melalui beberapa ucapan, bacaan dan perbuatan yang dimulakan pelaksanaannya dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam mengikut syarat-syarat dan cara-cara yang tertentu. Nampak tak? Maknanya sembahyang yang dari segi syarak ni, inilah yang kita buat tiap-tiap hari sampai kiamat. Sampai Dajjal mari kat Kelantan ke nanti, tuan-tuan, kita tetap kena semaya 5 waktu sehari. Walaupun waktu tu kata ulama Dajjal dia kuasai. Je jadi tu ketaki habis dah. Kita kena anggarkan sahaja untuk sembahyang subuh. Subuh nak jembur ke Zuhur berapa je? Kita pandai. Zuhur nak ke Asar berapa je? Asar ke Maghrib berapa? Gitulah. Asalkan cukup 5 waktu sembahyang. Dan tuan-tuan, kata ulama lagi, maksud solat ni juga, ini yang ketiga lah sebagai tambahan sikit. Dari segi orang kata orang yang penuh main silat. Silat-silat tuan. Ini saya dengar daripada orang main silat lah. Dia kata solat ni kan ada kaitan dengan silat. Solat ada kaitannya dengan silat. Sebab itu tuan-tuan, solat ni asal daripada sod lam. Lepas tu tamarbutah yang bermaksud hubungi. Jadi bila kita kata kita solat, kita hubungkan diri kita secara langsung, live, online dengan Tuhan secara direct. Tak ada guna perantaraan. Nampak tak? Ini disokong oleh hadis yang sahih, hadis Bukhari. Nabi kata apa? Fa iza shalla ahadukum fa innahu yunaji rabbah. Nabi kata, bila kamu sembahyang, ketahuilah kamu sedang yunaji, bermunajat, berinteraksi, beronline dengan Tuhan. Nampak tak? Sebab itu kalau kita sembahyang, tak boleh buat main-main. Tak boleh main-main dalam solat. Nampak tuan? Kalau main-main dalam solat, boleh menyebabkan batal solat kita. Dan hukum main-main itu jadi biadab. Biadab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh tuan-tuan, saya beri contoh ni, dan saya mohon maaf sekiranya ada berlaku di kalangan jemaah masjid ni. Minta maaf banyak kalau ada berlaku lah. Iaitu tuan-tuan, di antara perkara yang dianggap bermain-main dan boleh batal solat orang itu, iaitu dia apa? Berdeheng. Berdeheng-deheng dengan sengaja. Contoh ni, imam baca panjang, semaya esok surah apa? Surah Tabarakalladzi, tuan-tuan. Surah habis. Jadi makmum lelaki ni nak royak ke tu imam, panjang baca. Dia pun pergi deheng. Gitu. Dia main-main dengan deheng, tuan-tuan. Padahal dia tak sakit tekuk pun. Dia main-main gitu. Ulama kata batal solat orang itu. Solat makmum tu lah batal. Kita nak deheng boleh, dengan syarat kita nak baca-baca itu tersekat. Tak boleh baca. Kita pun sikit je. Tak apa. Ni bergegar tuan-tuan deheng. Macam nak kecing. Tak kena lah. Dia panggil apa? Macam istibrak. Kuat no deheng. Tak kena tuan-tuan.
Nampak tak? Sebab ada kan, kadang-kadang kita ni orang-orang macam tu email lah, nak jaga suara, minum air panas lah, minum madu dah tuan. Kadang-kadang tekuk dia lekat, maka dia boleh berdeheng sedikit, tak batal gitu. Nah, kalau main-main macam tadi, nak tegur tu email kononnya, jadi batal, jadi biadab tuan-tuan. Boleh faham? Itu maksud sembahyang. Kata ulama apa? Kita ibadah kepada Allah melalui beberapa ucapan, bacaan dan perbuatan. Sembahyang ini kena ada 3 benda tu. Fi'li, qauli dan qalbi tuan-tuan. Hati kita kena ada juga. Nampak tak? Beberapa ucapan ni qauli lah. Fi'li, perbuatan. Yang mana dia kata sembahyang ni dimulakan dengan takbiratul ihram. Baik tuan-tuan, sepanjang kita sembahyang dah, pernah tak kita fikir kenapa takbiratul ihram diberi nama sebagai takbiratul ihram? Kenapa tuan-tuan? Kenapa kita kata Allahu Akbar tu dipanggil takbir al-ihram? Maka jawab ulama, bukan saya kata ni, ulama kata ada 2 sebab. Yang pertama sekali, bila kita kata Allahu Akbar, kita dah takbiratul ihram, kita diharamkan untuk buat perkara yang halal sebelum kita sembahyang itu. Diharamkan, contohnya apa? Diharamkan bercakap-cakap dengan bahasa kita. Dilarang apa? Kita makan minum. Dilarang bergerak-gerak dengan tak ada erti, tak ada maksud. Contoh itu. So ini kita faham ke dah. Yang kedua, kata ulama, juga dikatakan maksud ihram di sini ialah bila kita start takbir Allahu Akbar, kita sepatutnya sayugiyonyo, ini bahasa lama, sayugiyonyo kita haramkan ingatan kita kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Kita fokuskan ingatan kita kepada Allah semata-mata. Itu maksud ihram juga. Ini bertepatan dengan dalil Al-Quran, iaitu kata Allah Ta'ala, wa aqimis salata li dzikri. Jelas ayat ni, pendek je. Tuhan kata, dirikan sembahyang wahai Muhammad untuk ingat kepada aku. Zikri, ingat kepada Tuhan tuan-tuan. Ingat dalam hati, ingat di mulut. Faham makna kita baca. Itu maksud ingat. Bukan sebut saja subhanallah, subhanallah, tapi hati tak ingat. Okey? Sebab ada kata guru kami, bezakan di antara sebut dan ingat Allah. Ramai orang sebut Allahu Akbar, takbir je kuat di mulut. Hati tuan-tuan, pitih besar lagi. Patutnya Allah Maha Besar. Besar ke apa ustaz? Subhanahu wa ta'ala. Besar itu bukan besar zat. Bukan besar gini, ada badai, ada pala, bukan gitu. Sebab itu tuan-tuan, kita baca okay? Allah subhanah, maha suci Allah daripada segala sifat-sifat yang hadis, yang baru. Apa sifat baru? Kita ni membesar, jadi tua, sakit, demam, batuk, ngatuk, tidur. Itu semua sifat makhluk. Maka Allah Ta'ala subhanah, tak ada berlaku benda tu. Dua-dua hal ke mana? Allah Ta'ala maha sempurna tuan-tuan. Tu ya, kita punya ingatan kita. Makna tuan-tuan, bila kita sembahyang Allahu Akbar, ya Allah, mu maha sempurna. Duk lihat aku ya Allah, duk pandang aku ya Allah. Itu maksud sikit tentang ihram, supaya kita faham tentang pengertian solat yang kita buat tiap-tiap hari tu tuan-tuan. Baik, satu, kita pergi yang kedua. Tajuk yang kedua, kefarduan sembahyang. Tuan-tuan, sebagai makluman, sekiranya ada ibu-ibu tuan-tuan tak faham, boleh tanya deh. Akak tangan tanya straight tak apa. Tak faham ustaz,
Kita boleh ulang semula. Baik. Yang kedua malam ni kita bincang sikit tentang apa? Kefarduan sembahyang. Kata pengarang kita lagi, sembahyang adalah satu ibadah yang telah difardukan oleh Allah Ta'ala sebanyak 5 kali sehari semalam ke atas setiap orang Islam yang mukallaf tanpa diuzurkan kepadanya. Ini penting, selagi akalnya masih sempurna. Nampak tak? Sekalipun dia berada di dalam peperangan, duk perang, atau dalam pelayaran atas kapal, ataupun dia sakit tenat. Nampak tuan-tuan? Maknanya sembahyang ni wajib ke atas kita, tiap-tiap mukallaf ni wajib tu tahu mana? Selagi akalnya masih sempurna. Bila hilang akal, contohnya koma. Kita koma 3 bulan tuan-tuan. Accident, koma 3 bulan. Bila koma, dipanggil apa? Hilang akal. Bila hilang akal, maka sepanjang koma tu tak wajib ke atas dia semaya. Tapi kita ni kadang-kadang, minta maaf ni yang berlakunya di hospital tuan-tuan, minta maaf banyak orang puai nak beranak lolo. Ketika duduk dalam wak tuan, nak beranak dah ni. Tok laki mari atas nasi, mari atas air, tapi tok semaya pun. Tanya dia, apa tok semaya mek? Tok semaya sebab tubik darah. Dia kata darah tu darah hik. Salah, tuan-tuan. Darah yang keluar ketika perempuan nak beranak, nak saling tu, nak operate ke nak apa ke tubik darah, itu bukan haid. Wajib dia semaya juga tu. Apa kita tu. Tuan-tuan, saya pun ni pengalaman lah di Kuala Kere. Bini saya tuan-tuan beranak, anak pertama, anak kedua, dia sana berlaku lah. Jadi ketika dalam waktu ke, Nuh ni pandai. Nuh ni tegur sek-sek hok puai-puai yang mengamal ni. Dia kata semua tu wajib semaya lagi tu. Tuan-tuan, bagus Nuh di situ. Wajib semaya itu kak-kak semua. Darah hok tubik tu bukan darah haid. Tuan. Hebat Nuh situ. Dia pandai. Ni kadang-kadang tuan-tuan, dah lah tak semaya. Lepas tu pula tok laki tok tegur. Tok laki, mari atas makan ni. Sepatutnya pesan kata, mek kena semaya ni mek. Mu lagi berakal lagi kena semaya. Tanpa diuzurkan. Tuan-tuan. Tapi semaya itu cara dia lah. Nampak tak? Kalau dia mampu duduk tak apa. Baring ke, netel ke. Nampak tak? Yang penting jangan tinggal sembahyang. Nampak tak? Dan kata ulama, sekiranya bini kita sakit sangat dah, tak boleh nak semai juga, maka tok laki pun ambil pensel, ambil telefon ke, waktu big notes, nota, tanda bini aku tak semaya zuhur hari ni. Lepas habis apa? Habis nifah dia tu, habis patai tu, wajib qada semula. Tu lah tok laki tuan. Bukan pandai buat anak je. Okey, dia kena pandai juga bab-bab gini. Kena tanda, tinggal zuhur, tinggal asar. Sebab dua ni waktu kritikal nak sakit beranak. Nak buat kan tu. Contoh tuan-tuan. Okay, boleh? Lagi dikata, oleh itu pesakit yang tidak mampu sembahyang berdiri ni dibolehkan, diharuskan kepadanya duduk. Lagi, andainya dia tidak mampu duduk, dia boleh menunaikannya semaya itu dengan berbaring. Tak boleh duduk, baring. Sekiranya dia tak mampu juga berbuat demikian, maka dibolehkan kepadanya bersembahyang dalam keadaan bertelentang. Nampak tak? Baring ngiring tak boleh, terletak. Lagi dia kata, kalau masih juga tidak mampu, maka hendaklah bersembahyang dengan berisyaratkan perbuatan sembahyangnya itu dengan kelopak matanya. Mata lah sekali.
Bukanlah kali itu, ada satu lagi. Andanya dia masih tidak mampu lagi, mata pun dogok-jogok, hendaklah dia bersembahyang dalam hatinya. Tuan, ni betul sembahyang hati. Bagi orang yang ada keuzuran yang sangat-sangat melampau, mata tak gerak dah tuan-tuan, tapi hati ada lagi. Dia tetap wajib sembahyang. Nampak tak? Bukit Alasir, kaki kita patah, kita tak sembahyang. Nampak tak? Selagi dia punya apa? Dia punya dobit dia, selagi berakal. Berakal molek, sempurna, maka wajiblah dia sembahyang. Dan kata ulama, ada tanyalah. Dia kata, ustaz, macam mana kalau orang hok nyanyuk? Nyanyuk. Jadi macam apa? Pelupa lah tuan. Dia nyanyuk terus dah. Tak ingat kat mana berak, tak ingat mana kecing. Itu tuan-tuan dibincangkan oleh doktor. Sekiranya tuan-tuan akannya hilang masa tu, maka tidak lagi wajib dia sembahyang. Orang hok nyanyuk. Nampak tak? Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta doa supaya apa? Dijauhkan daripada penyakit nyanyuk. Nampak tuan-tuan? Berat nyanyuk ni payah kat orang. Boleh itu kata tentang kewajipan sembahyang. Kita kena sembahyang wajib kata kita 5 waktu tu setiap hari selagi akal kita ada dan sampai kita matilah. Boleh tuan-tuan? Itu di antaranya. Lagi kedudukan dan kepentingan sembahyang dalam Islam. Ni penting untuk malam ni penting sebab dia ada kaitan dengan hidup kita lah sembahyang ni sebenarnya. Baik. Kedudukan ibadah sembahyang dalam Islam amat tinggi dan mulia sekali. Hal ini telah diperjelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hanamad-din." Masya-Allah. Maksudnya Nabi sebut sembahyang itu, yakni sembahyang fardu 5 waktu adalah tiang agama. Maka sesiapa yang mendirikannya bererti dia telah menegakkan agamanya. Kemudian sesiapa yang meninggalkannya bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Baihaqi. Ni kitab Someh. Ditulis dah hadis ni mari mana. Itu Someh kitab ni. Baik tuan-tuan. Yang pertama sekali yang saya ingin tekankan di sini, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni sembahyang tiang agama, tiang Islam. Kenapa tak kata, minta maaf kenapa tak kata politik tiang agama? Kenapa? Okey? Kerana tuan-tuan jawabnya kata ulama lah, dalam solat tu terkandung sudah makna-makna rukun Islam yang lain. Contoh, dalam sembahyang, ini kata Syekh Sya'rawi dalam tafsirnya, tafsir Sya'rawi tuan-tuan, ulama Azhar. Dia kata dalam solat tu terkandungnya apa? Syahadah. Dalam solat ada zakat. Dalam solat ada puasa. Dalam solat ada haji. Tapi bukanlah kata bererti dalam sembahyang itu kita buat ibadah haji, tidak. Ada makna-makna dan hikmah haji di situ. Nampak tak? Sebab itulah sembahyang tiang agama. Dan tuan-tuan dalam bab ni saya suka ambil sikitlah syarahan hadis daripada ulama tasawuf, iaitu Imam Al-Ghazali, dan saya cuba campur sikit dengan pandangan Tok Kenali dan tuan. Kita gabung dua ulama Kelantan dan ulama dipanggil Ghazali di Ghazah tu. Ulama Arab lah kita kata. Baik, gini. Imam Ghazali kata sembahyang itu tiang agama, dia kata, okay? Baik. Dalam solat pula tuan-tuan, apa pula tiang dia? Apakah tiang sembahyang? Kita kata, okay, Islam tu tiang agama.
Tapi tiye semaya pula gapo? Maka diterangkan oleh Imam Ghazali, dia kata al-khusyuk. Khusyuk itu adalah tiang sembahyang. Nampak tuan-tuan? Itu Imam Ghazali kata. Mari ulama kita ni ulama kata tok kenali, dia kata dalam khusyuk pula ada tiye dia. Nampak tuan-tuan? Dalam khusyuk tu ada tiangnya pula. Apakah tiang khusyuk? Kata tok kenali rahimahullahu ta'ala, tiang khusyuknya adalah zuk. Tuan, zuk. Perasaan zauq. Arab panggil zauqun, kita panggil zuk gitu je. Lagi dia kata tok kenali dengan ilham yang Tuhan beri ni, dia kata dalam zuk pula ada tiye dia. Masya-Allah. Tuan-tuan, gapokah tiang bagi zuk? Nak dapatkan zuk macam mana? Dia kata ma'rifatullah, kenal Tuhan, tuan-tuan. Nampak tak? Itu asal dia. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama kenal Tuhan dulu. Sebab apa? Bila kenal Tuhan, insya-Allah sembahyang pun khusyuk. InsyaAllah sembahyang pun tak main-main. Sembahyang pun tak lalaju. Sembahyang pun tak buat perkara hak Tuhan benci. Kenapa? Sebab dia kenal Tuhan. Aku tak patut ni buat benda hak Tuhan benci sebab Allah lihat aku. Tu orang hak kenal Tuhan. Dia panggil al-arif billah. Orang hak ada makrifat dipanggil al-arif. Tuan-tuan, jadi benda gini penting tak ni? Penting lah. Nampak tak? Kita taksi, kita semaya, tapi hati kosong. Allahu Akbar. Tak faham bakpo kita baca takbir semua. Tak faham bakpo aku baca Fatihah. Bakpo diulang-ulang iftitah. Nampak tak tuan-tuan? Lah kali semaya dia jadi sembahyang yang mati. Nampak tak? Ulama tasawuf dia picit pula. Sembahyang dari segi jenis ni dua. Sembahyang hidup, sembahyang mapuh. Apa sembahyang mapuh? Dia sembahyang dari kata tak ada perasaan tuan-tuan dalam hati dia. Boleh dah? Jadi kita ambilkan lagi, kita ulaikan lagi. Kata-kata lagi, kata-kata tok kenali tuan-tuan. Dia kata tiang agama sembahyang. Faham dah? Tiang sembahyang adalah khusyuk. Tiang khusyuk adalah zuk. Tiang zuk adalah ma'rifatullah. Ustaz, makrifat tu ada dok tiye dia. Baik, saya jawab tuan-tuan. Yang kata ulama ada juga. Apakah tiye makrifat? Iaitu rasa tak dok gapo-gapo kita ni. Ini lagi pening yakni kita rasa kita fakir. Tuhan kata apa? Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Tuhan kata wahai manusia, mu semua ni fakir aku. Tak ada gapo. Tapi wallahu huwal ghaniyul hamid. Aku ni Allah yang kaya, yang maha terpuji. Tuan-tuan, ini hakikat yang kita kena ingat. Ya Allah, hamba tak ada gapo ya Allah. Ini semua pemberian Engkau ya Allah. Tak apa, kita selamat gitu. Yang bahayanya apa tuan-tuan? Kita ni duk sembahyang kuat-kuat tapi tak ada pun makrifat kepada Allah. Ni berat juga. Ni kita bicara dari segi batin sembahyang sikitlah, batin dia. Boleh faham tuan? Itu satu. Baik. Yang kedua, tentang apakah maksud sembahyang itu tiang agama. Baik. Kata ulama kita disebut maksud tiang agama tuan-tuan adalah sekiranya kita tak semaya, kita tinggal semaya fardu Jumaat, habis kita tak buat. Tapi kita rajin dekah. Rajin orang kata beri pertolongan kepada anak yatim. Apa tak? Tapi kita tak semaya je. Maka kata ulama, bila kita tak semaya, amal-amal hak lain, zakat, puasa, sedekah sah, tapi Tuhan Allah Taala tak terima. Dia panggil
semua amalan terhenti kepada solat. Tuan-tuan. Nampak tu? Ada lagi hadis lain, Nabi kata sekiranya baik sembahyangnya, maka baiklah amal hak lain. Nampak? Sekira buruk sembahyang kita buat ikut dia sekali sembahyang, ikut nafsu sembahyang kita ni, maka hak lain pun rosaklah, tuan-tuan. Nampak tak? Ini sebagai satu peringatan bersama untuk diri saya juga hak cakap ni, supaya apa? Kita ni jaga sungguh-sungguh solat kita. Nampak? Jangan buat caca merba, jangan buat orang kata ikut suku hati. Ikutlah ilmu. Ya, ilmu tu kita ambil daripada mana? Daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis tersebut kita faham melalui fahaman-fahaman ulama-ulama. Termasuk ulama mazhab Syafi'i. Gitu. Nampak tak? Sebab kita nak faham hadis, tak boleh faham sore. Nampak tak? Ada ustaz, tuan, ustaz main ngajar. Dia baca hadis. Hadis ni ikut ambo. Sedap kan? Hadis ni ikut ambo gini. Sedap dia. Jangan, tuan. Kata Imam Nawawi dalam Muqaddimah Bustanul Arifin, dia kata kita ni orang hak talibul ilmi yang mengajar, tuan-tuan, sayugianya sandarkan sesuatu itu, hak kita kecek tu, kepada ulama. Paling-paling kurang kata qalal ulama, paling-paling kurang. Ulama kata gini, bukan ambo kata ni, gitu. Ni syarah hadis ikut ambo ayat Quran ni gini. Sedap kamu. Jangan, bahaya, kita bahaya. Amat-amat bahaya. Sekiranya kita pergi gitu, maka lahirlah, tuan-tuan, ustaz-ustaz yang kononnya hakikat tasawuf tapi sesat punya. Tuan-tuan, namanya kita kenal sangat dan terkenal sangat dalam YouTube sekarang ni. Ustaz tu orang Kedah, tuan-tuan. Nampak tak? Dia kata apa, tuan-tuan? Tuan-tuan dah. Dia tafsir Quran ikut kepala otak dia. Dia tak tengok apa yang tafsir ulama dalam kitab-kitab tafsir tu. Contoh, tuan-tuan, dia kata kan, huwal awwalu wal akhiru, ayat tu. Dia kata huwa tu dia tu Muhammad. Berat orang ni. Nampak tak? Dia kata Muhammad tu yang awal. Dulu berat, tuan. Padahal kita buka kitab tafsir yang muktabar, tafsir Ibnu Katsir, Qurtubi, tafsir Al-Munir yang kontemporari sikit. Kita buka tentang maksud huwa di situ, dhamir, kata ganti nama bagi Allah. Nampak tak? Kita katakan dalam surah Ikhlas, kul huwa Allah ahad. Katakanlah dia tu, siapa dia? Allah. Siapa Allah tu? Ahad, Tuhan yang Esa. Jadi celah mana dia kata huwa tu Nabi Muhammad? Bahaya, tuan-tuan, tak sip pada otak. Macam hak baru ni pula, tuan-tuan, hak lama-lama dah ni. Cerita lama lah di Selangor, iaitu Rasul Melayu, tuan-tuan. Kenapa Rasul Melayu? Yang bernama Abdul Kahar. Dia kata apa? Dia kata semalam saya dapat wahyu daripada Allah. Iaitu apa? Wahyu, dia kata surah Yasin. Dibaca, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ayat tu, innaka laminal mursalin, dia kata Allah sebutkan, tujukan pada saya. Nampak tak? Mu ni wahai Kahar, Nabi, dia kata. Penuh, tuan-tuan. Nampak tak? Tapi ramai mana ikut? Ramai. Kata dengan tu, beriak cok ikut dia. Penuh ikut ni, duduk jabat agama kena takat. Jadi kita minta supaya dia bertaubatlah, tuan-tuan. Nampak tak? Itu contoh yang kata yang sudah diketahui oleh umum tentang dia punya sesat dia tu. Nampak tak? Ni bahaya kalau kita tafsir Quran dengan guna kepala otak kita sendiri, tuan-tuan. Lagi, ni yang terakhir, insya-Allah, tuan-tuan. Lagi dia kata, sabdanya lagi belakang tu, Nabi sebut, wala dina liman la salata lahu innama mawdi'us salati minad dini ka mawdi'ir ra'si minal jasadi.
Maksudnya, dan tiang agama bagi orang, tiada agama bagi orang yang tiada menunaikan sembahyang. Sesungguhnya kedudukan sembahyang dalam agama Islam diibaratkan seperti kepala kepada tubuh badan. Hadis riwayat Tabrani daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Baik tuan-tuan, ini yang kedua yang kita kena renungkan bersama, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi ibarat perumpamaan sembahyang ni. Dia kata ibarat kepala bagi tubuh badan seseorang. Dan saya ambil kata-kata Syekh Daud dalam kitab Musalli. Dia kata apa? Disebut tuan-tuan, maka bagaimana orang hok tak ada kepala nak hidup. Walaupun dia boleh makan, boleh minum, tapi tuan-tuan, agama dalam hidupnya telah mapuh, telah mati. Sebab dia tinggal sembahyang. Okey, tinggal sembahyang. Dan tuan-tuan, saya ingat lagi kata guru kami, orang yang sering sekali meninggalkan sembahyang subuh. Dulu-dulu, tang-tang muda dia tinggal subuh dok kodo, tinggal esok dok kodo pula. Siapa tua tak kodo tuan-tuan. Okey, maka kata guru kami, dia kata muka ni orang hok tinggal semua sembahyang subuh tak kodo-kodo, mukanya jadi supo, minta maaf babi tuan-tuan. Dia khinzir. Nampak tak? Muka comel dah tapi nampak macam babi. Sekiranya dipandang oleh orang-orang yang tertentu. Orang yang mana yang hati bersih. Sesek wali-wali tu tengok, ya Allah, nyaknya orang ni. Macam babi muka. Tuan-tuan. Benda ni saya pernah hadapi dah. Pernah tengok macam mana tuan-tuan. Ada orang tu memanglah muka dia tak ada no langsung. Minta maaf sebut. Boleh? Itu tentang hadis yang kedua. Lagi yang terakhir untuk malam ni, dia kata, dan At-Tabrani meriwayatkan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salah. Masya-Allah. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Bermaksud Nabi sebut, ini Nabi kata, bukan kita reka, awal-awal perkara yang dihisap atas hamba pada hari kiamat ialah sembahyang. Maka sekiranya ianya sembahyang itu elok, comel, nescaya eloklah lain-lain amalnya, yakni diterima oleh Allah. Apa tuan-tuan? Berat tak berat? Berat. Maknanya kalau kita sembahyang tak elok, tak comel, kita buat baharambang, buat cacat merbak, maka kita bimbang amal hak lain Tuhan tak terima je. So, wis dekah semua ke masjid tiap-tiap hari kami. Buat apa tu hantar nasi ke masjid? Sebab ni lah nak dekah kepada arwah mak. Kita hantar nasi tapi kita tak sembahyang. Ramai gini. Anak kaya tapi dia hanya wis dekah saja. Sah tapi Tuhan tak terima. Dan sekiranya lagi Nabi kata, ianya solat itu rosak, tak comel, nescaya rosaklah lain-lain amalannya, yakni Allah Rabbi, ditolak oleh Allah. Ni berat tuan. Nampak tak? Sekira kita sembahyang tak comel, kita buat sekadar cukup makan, maka amal hak lain kita takut sangat Tuhan tak terima. Maksudnya apa? Allah Ta'ala tolak amal-amal yang lain. Nampak tuan? Sebab itulah kata ulama ni sebagai satu renungan bersama, muhasabah diri. Di antara tanda-tanda Allah Ta'ala terima solat kita tuan-tuan. Okay? Di antara tanda-tanda Tuhan terima solat malam kita lah, khususnya sembahyang tahajud tu ataupun sembahyang sunat kita. Kita tuan-tuan tidak sibuk nak cerita ke orang. Faham tak? Tak ada masa nak cerita ke orang ambon malaikat sembahyang, tak ada. Sebab apa? Sebab dia sibuk dengan duk muhasabah diri dia. Tuan-tuan nampak tak? Maka sama juga orang yang khusyuk dalam sembahyang,
dia tak kena nak dakwa diri, ambo khusyuk tadi, tak ada. Sebab itu kata ulama tasawuf, at-tasawuf tarku da'wah. Tasawuf ni apa? Meninggalkan dakwa diri. Bukan aku. Siapa dia? Semuanya Allah beri belaka. Itulah. Macam hamba mengajar malam ni. Bukan hamba pandai ni, tapi Allah bantu. Allah beri taufik. Tuan saya ni minta maaf sikit lah. Dah berpindah ke Terengganu. Itu kadang-kadang kecek Terengganu tak ada. Dan dipanggil capur baru tuan. Tak apalah. Kita cuba kata capur dua-dua. Terengganu dengan Kelantan, tak apa. Noik tuan, kita boleh mari masjid ni pun, bukanlah kita semata-mata, tapi la haula wala quwata illa billah. Semua dengan Allah. Allah belaka. Nampak tak tuan-tuan? Maka kita semaya pun gitulah. Tanda Tuhan terima semaya kita tak rasa nak bangga, tak rasa hebat, tak rasa kemah. Lepas tu rasa ke apa? Rasa hebatnya Allah. Itulah. Lepas semaya, terima kasih ya Allah. Terima kasihlah memberi aku semaya hari ni ya Allah. Terima kasih ya Allah. Tak apa gitu. Bukan lagi update status kat Facebook. Bukan, itu berat tu. Tuan-tuan boleh jadi itu untuk malam ni sekadar mukadimah sikit tentang sembahyang. Untuk akan datang tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung pula pada muka surat 32 tu, pada perenggan yang bawah sekali. Ni tentang apa ni? Tentang dalam solat ada sudah makna-makna hakikat rukun-rukun Islam yang lain. Kita akan bincang tuan-tuan, tengok tu kan. Kita punya pengarang kita buat nota kaki yang begitu panjang tu. Satu, zakat dikata apa tu? Memberi salam merupakan doa, gini-gini banyak tuan-tuan. Doa ini penting, kena faham tentang solat ni. Bila kita faham tentang solat, insya-Allah baru timbul minat nak semaya banyak. Nampak tak? Nak perbaikikan solat kita. Boleh? Jadi yang terakhir sekali, saya minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa ataupun saya sebut tadi tu kena atas kepala kau, minta maaf banyak tuan-tuan. Itu sekadar kata untuk kata sama-sama kita tazkir, mengingatkan diri kita masing-masing. Saya pun manusia yang sering lupa. Kita sama-sama kena fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. InsyaAllah kita jumpa lain kali pula pada insyaAllah lah hari Isnin minggu ketiga pula. Minggu depan ustaz lain, Ustaz Ridwan tentang tasawuf. Jadi kita akan sapa pula minggu ketiga insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita sudahilah kita punya kuliah pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa aminus solihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.